الله الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام وبنية القبول حصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berbahagia Fadil dan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa dan Kepimpinan bagi Masjid Al-Badar, para alim ulama, para kepimpinan masyarakat, guru-guru, cikgu-cikgu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita semua sentiasa dirahmati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita niat i'tikaf sekali. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah kuliah maghrib kita pada malam ini kita menggunakan kitab 40 nasihat pelembut hati walidku yang saleh. Lama dah kita berhenti dan kita diberikan kesempatan dan peluang untuk kita baca balik kitab ni. Yang last kita baca lama dah pada nasihat yang ke-25 dan pada malam ni nasihat ke-26. Kuliah maghrib kita pada malam ini bertajuk zikir anggota batin, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zikir sir. Zikir sir. Apa makna zikir sir? Zikir sir maknanya adalah zikir hati, zikir dalam, zikir batin. Qala, telah berkata walidku hafizahullahu ta'ala dalam nasihat pelembut hatinya, katanya, biar diam anggota zahir tetapi janganlah diam anggota batin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita tengok muka surat 51.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir, yakni mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingatinya hati kita akan menjadi tenang, menjadi tenteram. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Zikir ada dua. Yang pertama dia panggil zikir lisan. Zikir apa? Zikir lisan. Yang kedua dia panggil zikrul qalbi. Zikrul qalbi, zikir hati. Zikir lisan ni adalah satu zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita baca dan dia ada skrip dia. Dia ada apa? Seni kata dia. Maka kita sebut subhanallah, ada makna subhanallahi wa bihamdi, ataupun subhanallahil azim. Itu dia panggil zikir lisan. Dan zikir lisan ini begitu banyak sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu banyak sekali. Dan zikir lisan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika kita dapat amalkan dan kita dapat istiqamah satu daripada zikir lisan, maka dah cukup dah untuk kita. Kata ulama, kita kena ada satu zikir lisan yang kita buat tiap-tiap hari. Kena ada satu. Sama ada selawat dekat Nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan banyaklah kelebihan, rahsia dan kemuliaan bagi orang yang ucapkan zikir selawat tadi. Dan di sana ada zikir yang memberatkan timbangan mizan kita. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulang. Maka zikir itu, kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan. Lidah kita ringan nak sebut. Thaqilatani fil mizan, yang mana memberatkan timbangan pada hari akhirat. Habibatani ilar rahman, menyebabkan Allah sayang dekat kita. Tu zikir apa? Saya sebut tadi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka zikir ni sampai tahap kita kena selalu buat, supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lidah kita kurang daripada cenderung ingin berkata kata-kata yang lara dan maksiat. Itu kelebihan zikir lisan. Contohnya macam mana? Contoh orang yang selalu mengucapkan istighfar. Selalu mengucapkan istighfar. Sampai satu tahap, bila dia bercakap pun, tengah duk menyembang dengan kita pun, dia akan sebut istighfar. Astaghfirullahalazim. Macam tu. Tuan-tuan pernah jumpa ke tak? Saya tak tahu. Saya pernah jumpa lah. Orang yang bercakap dia selalu diselangi dengan istighfar. Orang puji dia, orang kata dekat dia, dia gelak bukan dia tak gelak, dia senyum bukan dia tak senyum, dia marah bukan dia tak marah, tapi dia menyebutkan istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga ada orang yang hidupnya selawat. Time dia marah pun dia selawat, time dia senyum pun dia selawat, time dia bercakap pun dia selawat, time duduk seorang-seorang pun dia selawat. Bermakna selawat tadi sudah menjadi sebati dengan lidah dia. Apa yang akan dia dapat? Kuranglah dia nak bercakap benda-benda yang bermaksiat. Itu kelebihan bagi orang yang mengamalkan zikir lisan. Di samping pahala yang banyak yang Allah sediakan kepada orang yang berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu namanya zikir lisan. Zikir lisan. Dia ada satu lagi, tajuk kita hari ni kita nak cerita ni. Dia panggil zikir anggota batin ataupun zikir sir. Zikir sir. Apa makna sir, makcik? Sir maknanya adalah sembunyi ataupun tertutup ataupun tak zahir. Dia adalah suatu yang terlindung. Itu makna sir. Maknanya zikir sir ini adalah zikir yang orang tak dapat tengok bahawa kita berzikir.
Orang tak dapat tahu bahawasanya kita sedang berzikir. Itu makna zikir sir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Contoh zikir sir ni apa dia? Kita pernah tak jumpa tok-tok guru, orang-orang alim, orang-orang soleh, dia pegang tasbih kan, mulut dia tak bergerak, tapi tasbih berjalan. Berjalan. Kita kata dia ni duk kira apa kan? Dia baca apa, mulut tak bunyi pun, tak bergerak mulut pun tak. Itu panggil zikir sir. Zikir sir ni adalah ni yang berjalan dalam hati kita. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pernah tak zikir sir? Kadang kita tak perasan kita pernah buat zikir sir ni, zikir dalam hati. Apa makna zikir? Zikir maknanya ingat. Kita ingat kepada Allah dalam hati kita, pernah tak? Pernah? Contoh satu situasi yang begitu cemas, kan? Situasi yang begitu cemas, kita dalam keadaan yang cemas. Waktu tu zikir hati kita selalu ingat pada Allah, mohon pada Allah, meminta pada Allah. Ya Allah, janganlah bagi jadi. Ya Allah, janganlah bagi jadi. Janganlah jadi yang bukan-bukan. Kita selalu ulang-ulang benda tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Contohnya apa dia? Kawan kita ke, mak kita ke, ayah kita ke duk hospital, dah ICU dah, ditidurkan dah. Kita tak sanggup lah. Maknanya kalaulah ayah kita ni terus meninggalkan kita, haraplah dia hidup, ya Allah panjang umur dia. Kita ulang, ya Allah bagilah dia panjang umur. Itu zikir sir lah tu. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kita tak sebut pun, tapi hati kita, ya Allah panjang umur dia, ya Allah. Kita duk buat kereta, duk masak kan, duk menyembang, duk menulis, duk tempat kerja, hati sebut, ya Allah janganlah bagi jadi apa-apa, ya Allah janganlah bagi jadi apa-apa. Itu zikir sir lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat Allah dalam hati, itu zikir sir. Kita berdoa kepada Allah dalam hati, itu dia panggil zikir sir. Ingat Allah secara tersembunyi, kita tak sebut dengan lidah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penting tak kita zikir sir dalam hidup kita? Hak kita duk bicara zikir sir ni, kita bukan bahas tajuk zikir jahar, zikir sir selepas solat, bukannya. Boleh dah ustaz lepas sembahyang zikir kuat-kuat, zikir pelan. Bukan tu tajuk yang kita nak cerita hari ni. Zikir sir yang kita maksudkan ni tak bunyi suara langsung, hati kita duduk jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Penting tak zikir sir ni? Ya, zikir sir sangat-sangat penting. Macam mana kita zikir sir ni? Contohnya kita dalam hati kita, kita selalu bercakap dengan Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik, ya Allah. Contohlah. Contoh zikir sir apa dia? Ya Allah, aku nak syurga, ya Allah, aku nak syurga, ya Allah. Contoh. Contoh zikir sir lagi macam mana? Ya Allah, aku ni tak berhenti lagi buat dosa. Ya Allah, aku bukan tak tahu, aku tahu tapi aku tak mampu tinggalkan. Ya Allah, macam manalah aku nak tinggalkan. Ya, tu dia ingat dosa-dosa dia. Tu panggil zikir sir. Mengingati Allah secara tersembunyi, secara batin. Jadi kita kena selalu buat zikir sir ni. Jangan hanya zikir lidah. Zikir sir sangat-sangat penting. Kita kena ada satu masa yang lidah kita mungkin tak mampu nak ataupun tak larat nak mengucapkan zikir lidah, tapi zikir sir jangan kita tinggal. Ambil 10 minit, ingat Allah 10 minit. Duduk atas tikar sejadah, teringat atas dosa kita, teringat atas syurga yang Allah janjikan, teringat kepada apa ni, kebaikan-kebaikan yang Allah buat, yang Allah bagi pada kita. Syukur atas nikmat dia. Ingat balik kita dulu pernah susah, Tuhan bagi senang. Ingat dulu kita pernah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hampir berlaku kepada kita perkara yang kita tak mampu nak jangkau dengan akal kita, lalu Allah selamatkan kita. Ingat benda tu. Dan perlu kepada kita kena duduk seorang diri, ingat benda tu. Sebab kalau kita duduk dengan orang, kita takkan mampu nak, orang kata flashback balik, nak ingat benda-benda tu. Sebab yang kata orang yang bersyukur ni, bukan semua orang mampu syukur.
Allah sebut wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Sikit ke yang bersyukur? Ke ramai? Hak kita duk tengok ramai pun tidak cik. Kan? Kita anak kita dapat masuk IPTA, kita alhamdulillah syukur. Kan syukur kan? Anak kita dapat kahwin nikah, kita buat kenduri, syukur. Kan? Kita lepas pada sembahyang alhamdulillah, 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 syukur. Tidak. Hatta orang yang maksiat pun. Bila dia dapat anugerah penyanyi terbaik, pelakon paling popular, dia ucap tak alhamdulillah, saya tanya. Dia ucap. Dia pegang trofi dia tu, dia kata alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu ayah yang doakan saya, seluruh peminat yang saya kasihi. Bye-bye. Betul tak? Dia ucap dah alhamdulillah. Dia ucap. Ramai dah orang bersyukur. Ramai. Tapi sebab apa Tuhan kata sikit je? Rupa-rupanya kita salah faham. Yang ramai tu adalah mengucapkan tahmid yang bersyukur sikit. Yang kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, tu bukan syukur. Itu adalah zikir yang disebut tahmid. Syukur ni apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur ni bukan semua orang mampu buat tau. Tak semua orang mampu buat. Dia orang panggil satu kemahiran yang ada pada diri kita. Satu kemahiran yang ada pada diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni, dia ada jenis benda-benda lepas dia cepat lupa. Betul tak? Ada orang benda-benda lepas dia payah nak lupa. Maksud dia, kan, perempuan lah biasanya, dia payah nak lupa benda lepas. Contoh, orang tu pernah pijak kasut dia dekat tempat perhimpunan sekolah rendah. Dia ingat lagi nama kawan tu, dia ingat situasi waktu tu. Betul tak? Sebab tu jangan buat marah bagi orang perempuan marah. Dia ingatlah, tak boleh nak lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang pernah buat dekat dia. Orang tu dah minta maaf dah pun. Kita pun dah selesai dah dengan dia. Tapi bila tengok muka dia, dia ni dulu pernah buat macam ni kat aku ni. Tak boleh lupa. Jadi orang macam ni kekurangan pada dia adalah dia mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak berdendam. Dia mudah. Dia nak dendam dengan orang ni bila-bila ya. Benda dah settle pun boleh dendam balik. Itu kekurangan dia. Kelebihan pun ada. Kelebihan dia mudah jadi orang yang bersyukur. Sebab apa? Sebab dia payah nak lupa benda yang lepas. Jadi kalau dia renung balik semua kurniaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada dia, dia renung balik, dia boleh ingat Memang dia boleh ingat. Sebab kemahiran tu dia ada. Dia ingat balik waktu duduk sekolah dulu, susah. Lepas tu jatuh geret. Lepas tu kaki terseliuh. Lepas tu ada orang angkat, masuk dalam longkang, orang angkat, orang mandikan dia. Dia boleh ingat lagi. Duduk dekat tempat kerja, dah pencin, dah 10 tahun dia pencin. Teringat balik kata, dulu aku ni, masa pi dekat tempat kerja, aku tak ada pen, aku tak ada buku. Dia ni selalu bagi pinjam dekat aku lupa nak bagi balik. Contoh. Makna dia apa? Mengenang perkara yang lepas itu satu kemahiran. Tapi orang lelaki dia payah. Orang lelaki dia cukup payah. Orang lelaki dia cukup payah nak ingat benda-benda yang lepas. Bukan semua. Ada orang jenis ingat, ada juga. Tapi secara umumnya orang lelaki ni payah. Orang lelaki ni kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang buat dekat dia sampai tahap teruk-teruk ni, dia kata apa? Tak apa lah, biarlah kat dia buat macam mana. Dia senang lupakan benda tu macam tu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Macam contoh orang lelaki balik kerja. Balik daripada kerja, cuba makcik tanya dekat makcik. Ataupun tanya dekat anak kita duduk kerja lagi. Macam mana tempat kerja, okey ke? Kalau tanya lelaki. Dia kata apa? Okey je, tak ada apa. Palahai dekat tempat kerja tu, Allahu Akbar.
Dia kena tekan dengan bos, kawan dia kata dekat dia, kawan dia penjatuh dia, kawan dia pekena dia. Dia lupa dah. Tapi mai tanya dekat orang perempuan. Macam mana pergi tempat kerja lagi? Tengok dia syarah 2 jam setengah. Nak abang kata apa? Kemahiran tu. Nak boleh ingat benda-benda lepas ni satu kemahiran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang ada kemahiran ni, dia ada satu kekurangan, dia ada satu kelebihan. Kekurangan dia, sikit-sikit nak dendam. Sikit-sikit nak dendam. Sikit-sikit nak dendam. Kelebihan dia apa? Mudah nak bersyukur. Jadi, manfaatkan kelebihan itu. Macam mana? Kita duduk seorang-seorang, kita ingat balik segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur ya Allah, syukur ya Allah. Dalam hati macam mana tu? Tu dia panggil zikrul qalbi. Zikir hati. Boleh tak kita buat? Boleh. Jadi zikrul qalbi ni sebenarnya kita dah biasa buat dah. Cuma kadang-kadang kita lupa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan jangan kita pernah lalui satu hari pun melainkan kita ada zikrul qalbi. Hati kita ni pernah berzikir. Ingat Allah satu masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam ayat ni, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan tenang. Allah tak sebut lidah, Allah sebut hati. Makna dia apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kata zikrul qalbi. Zikir dalam hati ni, kebaikan dia dalam hati juga. Kebaikan adalah hati juga. Kebaikan untuk hati juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Baik. Apa kelebihan bagi orang yang mengamalkan zikrul qalbi ataupun zikir sir ni? Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kelebihan ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelebihan yang pertama, melembutkan hati dia. Kita ni tak ada cara lain dah nak melembutkan hati melainkan dengan zikir hati. Dia kalau zikir lidah ni, dia menambah hasanat. Kebaikan, pahala tu bertambah. Tapi, sangat sukar nak beri kesan pada hati. Begitu jugalah apa-apa zikir lisan. Hatta hafal Quran, baca Quran pun. Orang kalau baca Quran ni, dia tak faham dengan hati dia. Dia hanya baca saja. Akhirnya, dia tak ke mana pun. Sebab tu tuan-tuan dengar cerita kadang-kadang orang hafal Quran pun buat maksiat juga. Orang hafal Quran pun mencuri juga. Wal'iyadzubillah, orang hafal Quran ada cerita baru ni pejabat agama tangkap. Hafal Quran, 2 pasangan tu. Hak si laki pakai dengan jubah, pakai dengan kopiah serban. Wal'iyadzubillah, yang perempuan sekali dengan niqab, duduk dalam satu bilik, dalam satu hotel. Tuan-tuan, bila diceroboh masuk, pejabat agama masuk, kan, penguatkuasa masuk, mereka yang keadaan kalut-kalut nak tutup aurat. Akhirnya pakai sempurna ni. Rupanya baru balik jadi imam. Tanya balik, hafal Quran. Faham tak? Maka kalau kata hafal Quran sekalipun, zikir apa pun dengan lidah, dia kurang nak beri kesan pada hati. Dia menambah hasanat, pahala bertambah. Tapi bagi hati, dia sukar. Tapi kalau zikir hati kita buat, maka kesan dia sampai terus dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hafal Quran, baca Quran, tak faham Quran, maka tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan dalam arti kata lain, hatinya tidak dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anwar ilahi tak dapat. Dia tak dapat nur hati dia. Sebab itu Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berapa ramai orang yang membaca Al-Quran. Tapi Quran tu tak lepas daripada kerongkong dia ni. Sebab apa? Sebab dia hanya membaca tanpa dia memahami dan mengamalkan. Dia tak faham. Hati dia tak boleh nak faham. Faham dengan hati nah, bukan dengan akal. Sebahagian ulama kata, akal tu bukan di sini ni. Bukan kita kata, guna akal sikit, kita tak kat sini kan. Kata ulama ni, akal ni maknanya di hati ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akal ni di hati ni. Jadi faham itu adalah di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Maka kelebihan pertama kita selalu buat zikrul qalbi ni. Ingat Allah dalam hati kita selalu kita buat. Apa kelebihan dia? Yang pertama, mudah melembutkan hati.
Bila hati kita lembut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka mudahlah kita nak menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kena ada juga tangisan kerana Allah. Kerana tangisan yang air mata yang mengalir kerana Allah itu akan memadamkan api neraka. Maknanya tubuh dia tidak akan dibakar api neraka disebabkan air mata yang mengalir kerana Allah. Sebab itu Nabi sebut wa rajulun dzakarallaha khalian, satu orang lelaki yang duduk bersendirian mengingati Allah, air mata dia keluar. Macam mana duduk seorang-seorang boleh ingat Allah Subhanahu dan air mata dia keluar? Sebab bila dia ingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati dia, kemudian hatinya akan lembut. Bila lembut, mudah dia menangis. Bila dia menangis kerana Allah, air mata itu adalah suatu syafaat untuk dia pada hari akhirat. Ulama ajar, bila kita menangis kerana Allah, maka kita sapulah di seluruh muka kita. Sapu, tara mana habis? Tara mana boleh sampai? Bukan makna zikir lidah tak bagus. Imam Nawawi kata, zikir ada dua. Yang pertama zikir lidah, yang kedua zikir hati. Yang paling baik, gabung dua-dua sekali. Itu paling baik sekali, tak ada khilaf. Lidah pun lidah, hati pun hati. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hati kita ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hati kita mengenang segala nikmat Allah. Itu maknanya zikir lidah, hatinya juga mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang pertama, melembutkan hati bagi orang yang zikir hati ni. Yang kedua, kelebihan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat menjaga diri dari maksiat. Dapat menjaga diri dari maksiat. Orang yang suka ataupun melazimi zikrul qalbi, zikir hati, ingat Allah dalam hati, maka mudahlah dia meninggalkan maksiat. Macam mana? Sewaktu mana tangan dia sudah bersedia melakukan maksiat, matanya sudah bersedia melihat kepada maksiat, lidahnya sudah bersedia untuk berkata-kata perkara yang maksiat. Begitulah anggota lain. Maka yang bagi orang yang selalu mengamalkan zikrul qalbi, zikir hati ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ketika dia nak melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan bantu dia untuk hati dia ingat kepada Allah, lalu lemahlah anggota lain untuk buat maksiat. Tangan tak boleh buat apa dah. Waktu nak buat maksiat ni, tangan nak capai Quran kah? Bukan dia dah. Waktu nak buat maksiat ni, mata kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak melihat kepada muka tok-tok guru kah? Orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah kah? Ni orang perempuan, anak dara duduk depan hari ni. Nak boleh ingat Tuhan lagi, nak boleh pegang Quran lagi. Nak boleh selawat kat Nabi lagi waktu tu. Dah tak boleh buat dah. Hati saja dia panggil senjata terakhir. Bila kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat Allah dalam hati kita, maka waktu kita nak buat maksiat tu, hati kita akan dibantu oleh Allah. Allah sendiri yang akan selamatkan kita dari maksiat. Aku buat ni dosa besar ni. Tu cerita satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang terperangkap di pintu gua. Bila dia masuk dalam gua dengan kawan dia 3 orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba pintu gua tu jatuh. Bukan, satu batu besar jatuh tepat depan pintu gua. Mereka nak keluar tak boleh. Nak keluar tak boleh, nak menyelit-nyelit pun memang tak lepas sebab ruang tu tak cukup, kecil sangat. Orang pertama dia kata, ya Allah, aku pernah buat satu kebaikan. Dia pun cerita kebaikan dia, bagi minum dan bagi minum susu kepada mak ayah dia. Orang kedua tu poin kita. Orang kedua tu dia kata apa? Dia kata, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku ni dulu pernah sikit je lagi nak berzina. Dia kata, satu orang
Sepupu aku dah berkenan dekat dia. Lama dah aku berkenan dekat dia. Cantik, segok, menawan hati aku. Aku suka sungguh dekat dia. Tak boleh tidur malam. Teringat dekat dia ni. Mandi tak kenyang, tidur tak basah. Saja nak test tengok kat Lena dah apa. Teringat sungguh, dia kata. Tiba-tiba perempuan tu mai bagi tahu dekat saya. Dia kata, aku serahkan diri aku kepada kamu. Tapi aku nak duit sikit. Dia kata, berapa duit? Kawan tu habak lah, RM17. Oh, 17 pun. Dia kata, ambil 17 ni, aku bagi lebih lagi kat hang. RM25. Dia kata. Perempuan tu kata apa? Tak apalah, aku dapat duit dah. Aku memang lapar, aku memang perlu duit ni. Hang nak buat apa kat aku, buatlah. Tuan-tuan, perempuan tu dah baring dah. Dah pun kat, laki tu duduk di antara dua paha perempuan tu. Hampir berzina. Perempuan tu kata apa? Ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Dia kata takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu cerobohkan cincin yang bukan pada hak dia. Dia pun waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tinggalkan maksiat itu. Maka disebabkan tu dia kata, wahai Allah, aku buat itu betul-betul kerana-Mu ya Allah, bukan sebab apa-apa. Aku boleh dah nak buat maksiat, tapi aku tinggal kerana aku takut kepadamu. Tuan-tuan, kita takkan mampu amalkan setahap sampai ke tahap ini kalau kita tak ada zikrul qalbi. Hati kita tak pernah rasa hubungan dengan Allah, takkan mampu kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, zikrul lisan waktu tu kita tak mampu nak lafaz apa dah. Maksiat dah duduk depan kita dah. Kalau kata satu orang taklah sampai tahap zina. Mungkin dia duduk seorang-seorang, dia nak tengok benda-benda yang haram, benda-benda lucah. Dia duduk seorang-seorang, pintu dah tutup, bilik dah tutup, adik-beradik semua dah lena pukul 12 tengah malam, lampu dah tutup dah. Jadi waktu tu dia nak tekan dah video-video hak tak bagus, hak tak senonoh, nak buka gambar pelik-pelik, dia boleh buat dah waktu tu. Bermanfaat dah zikrul lisan waktu tu. Boleh tak dia nak sebut subhanallah, subhanallah sambil tekan? Tak mampu dah. Lidah dia tu dah terkelu dah. Tak sabar-sabar nak buat maksiat dah. Maka sangat bermanfaat zikir hati yang pernah dia buat. Ya Allah, aku ingat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ni banyak dosa ni, berapa kali nak tambah dosa, ya Allah. Ya Allah, aku ni kalau mati macam ni macam mana. Walaupun dia buat maksiat, hatinya sedang berzikir. Zikir macam mana? Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, kalau aku mati waktu ni, mampu aku. Ya Allah, janganlah bagi aku, jangan tarik nyawa aku waktu ni. Maknanya dia sedang memaksiat, hatinya sedang ingat pada Allah. Itu kelebihan bagi orang yang amalkan zikrul qalbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrul qalbi ini, kelebihan yang ketiga, selamat daripada su'ul khatimah. Selamat daripada su'ul khatimah. Kita takut waktu kita kuatlah ni, kita bolehlah nak semayang. Betul tak makcik? Makcik nah, kita bolehlah nak baca Quran, boleh nak selawat. Bila kita dah sampai satu masa ni kelu, lidah kita dah tak boleh nak cakap apa, orang pun tak faham dah. Apa dia? Tak faham. Nak cakap tak boleh. Lidah kita kelu. Tangan tak larang nak angkat dah, mata tak larang nak buka dah. Jadi ketika keadaan macam tu, kita nak zikir apa dengan lidah? Apa zikir lidah yang boleh kita buat? Tak ada apa. Takut mengucap pun sukar kita nak lafazkan. Moga-moga Allah berikanlah kepada kita rezeki dapat mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hayat kita. Ini function dia. Waktu kita penat, waktu kita demam, waktu tenaga kita dah tak ada dah. Maka zikir hati. Hati waktu tu dia akan sentiasa sihat. Kita pejam mata pun, hati kita boleh berfikir. Betul tak? Orang yang tidur pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata pejam. Tangan tak bergerak dah, tapi hati dia pergi merata-rata. Dia boleh pergi. Tu makna hati dia takkan berhenti daripada ingat Allah. Jadi function dia ataupun kelebihan dia, waktu kita dah penat dah, waktu kita sakit, waktu kita demam, anggota kita lain tak boleh dah nak berzikir, hati kita boleh zikir. Dia ambil daripada mana ni zikir hati semua ni? Allah sebut, mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Makna ingat apa? Zikir, dia kata zikir ni bila kita maknakan dengan apa ni? Zikir ini dia ada dua makna. Yang pertama sebut
Zakartu syai'an, aku menyebutkan sesuatu. Zikir tu makna sebut. Yang kedua makna ingat. Itu maknanya. Maka mengingati Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama Allah, hati akan tenang. Itu maksud ayat tu. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir hati ni diambil daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-anbiya, orang-orang yang disebut para nabi ni, mereka tidur, tapi hati mereka tidak tidur. Dia ambil daripada situ. Apa makna hati tak tidur, tubuh tidur ni? Hati ingat Allah, sebut Allah. Itu maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kata sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakarallaha kulli ahyanihi atau kama qala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sini adalah ingat dalam hati. Tengah makan pun ingat Allah. Maknanya dia baginda makan kerana Allah, makan dan merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap dengan orang, ya bercakap, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bercakap perkara-perkara yang baik, mengingatkan manusia kepada Allah. Maknanya bercakap tapi hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata tuan guru kita, biarlah diam anggota zahir. Waktu lidah kita dah tak boleh dah nak lafazkan mana-mana zikir, kita tak boleh dah nak menyebutkan mana-mana zikir, tak apa. Lidah dah tak boleh nak buat macam mana dah. Tuhan tarik dah. Tenaga kita tarik dah. Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemampuan lidah kita melafazkan zikir. Tak apa. Buat macam mana? Tak apa. Yang pasti, yang penting, tetapi janganlah diam anggota batin. Hati kita jangan diam. Kena selalu juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil zikrul qalbi, mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Tuan-tuan, kita kena buat supaya apa? Supaya hidup kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut sebagai orang-orang yang adz-dzakirinallaha katsira, orang yang sentiasa mengingati Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan orang yang mengingati Allah dalam hati ini, maka mudahlah dia untuk meninggalkan maksiat. Dan orang yang mengingati Allah dalam hati ini, maka mudahlah dia untuk mendapat husnul khatimah. Dan orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hati ini, mudahlah hatinya untuk lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan air matanya keluar kerana Allah Subhanahu wa taala, yang mana air mata itu dapat mencegah dirinya daripada dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai kuliah maghrib kita pada malam ini. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله.